selamat sejahtera. Jadi diharapnya semua sihat belaka. Okey, kita berjumpa lagi pada slot video tutorial pada kali ini yang bertajuk Business Ownership ataupun pemilikan perniagaan. Okey, apabila kita sebagai beginner yang nak memulakan perniagaan, kita dah fikirkan apa produk ataupun servis yang kita nak niagakan, kita dah pilih. Kemudian kita banner model bisnes kita, apa yang kita nak buat, apa yang perlu kita ada. Kemudian kita rancang dan rangka perancangan perniagaan kita. Jadi selain daripada perkara-perkara tersebut, kita juga kena tahu ataupun kita kena ada ilmu tentang pemilikan perniagaan supaya perniagaan yang kita nak laksanakan akan lebih tersusun ataupun mengikut prosedur. Kemudian perniagaan kita ini adalah sah di bawah undang-undang, lebih khususnya di bawah kerajaan negara Malaysia lah. Jadi ini juga sangat penting supaya perniagaan kita pada masa akan datang akan dapat berkembang dengan baik dan lebih tersusun. Jadi itu untuk jangka masa yang panjang lah. Jadi ilmu ini sangat baik dan sangat penting bagi sesiapa yang ingin memulakan perniagaan. Okey, di sini kita boleh lihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih jenis pemilikan perniagaan. Ada 4 faktor lah. Yang pertama adalah capital ataupun modal. Yang kedua adalah personal asset ataupun aset peribadi. Seterusnya span of control ataupun jangkauan kawalan. Dan yang keempat adalah sharing information ataupun berkongsi maklumat. Jadi 4 faktor ni tadi dianya memberi kesan ataupun akan mempengaruhi pemilikan perniagaan mana yang kita nak pilih. Sebab ada jenis-jenis pemilikan perniagaan yang kita akan tahu nanti. Itu saya akan terangkan sebentar lagi lah. Jadi kita telitikan satu persatu faktor-faktor tersebut. Jadi yang pertama adalah capital ataupun modal. Jadi faktor pertama ni merupakan elemen yang sangat penting lah ataupun elemen yang utama. Jadi kita lihat elemen modal kita. Kita nak berniaga. Jadi kita lihat modal yang kita ada. Banyak ke ataupun sedikit ke atau bagaimana. Jadi kalau kita lihat di sini, jika individu mempunyai modal yang sedikit, mana yang lebih sesuai untuk kita pilih jenis pemilikan perniagaan yang kita nak daftarkan. Jadi modal memainkan peranan yang besar dalam menentukan jenis perniagaan yang akan diusahakan. Modal juga menentukan kebarangkalian individu mendapatkan kredit atau pinjaman daripada sumber luar. Selain daripada itu, jika modal kita kecil yang kita ada, maka lebih baik jika seseorang itu menceburi perniagaan pemilikan tunggal. Pemilikan tunggal daripada syarikat. Kerana kos untuk menumbuhkan syarikat adalah tinggi.
Okey, manakala jika seseorang itu mempunyai modal yang besar, maka lebih baik jika seseorang itu menceburi ataupun memilih jenis pemilikan perniagaan syarikat. Perniagaan syarikat. Kerana perniagaan syarikat boleh mendatangkan ataupun menghasilkan keuntungan yang besar ataupun banyak. Oleh itu, kita lihat bagaimana diri kita sendiri. Kita ukur baju kita sendiri. Jadi, kat situ satu faktor yang mana yang kita nak pilih, sama ada kita nak daftar pemilikan tunggal ataupun syarikat. Ianya bergantung kepada modal yang kita ada. Okey. Jadi yang seterusnya, personal asset ataupun aset peribadi. Jadi ini juga faktor yang penting, yang mana kita kena lihat aset peribadi kita bagaimana. Sebab ini perlu diambil kira. Sebab apa? Bagaimana nanti sekiranya akan datang bila kita dah menjalankan perniagaan kita, kita tak tahu sama ada perniagaan kita akan terus berkembang ataupun sebaliknya. Di sini ada dinyatakan apa yang berlaku sekiranya kerugian berlaku dalam perniagaan kita. Sama ada jenis pemilikan tunggal, perkongsian ataupun dalam bentuk syarikat. Contohnya, jika seseorang yang nak memulakan perniagaan tu mempunyai aset peribadi yang banyak, jadi manakah sistem pemilikan yang lebih selamat untuk dia pilih? Sebab aset peribadi ni dianya bertanggungjawab kepada si pemiutang. Jika kerugian berlaku sama ada dalam perniagaan sendiri atau perkongsian, aset peribadi tersebut ada hak kepada pemiutang. Pemiutang ni tahu tak? Pemiutang ni adalah orang yang memberi hutang ataupun organisasi yang memberikan hutang. Contohnya dalam kita nak mula perniagaan, kita ada buat pinjaman ataupun pembiayaan perniagaan. Sekiranya perniagaan kita mengalami kerugian, kita tidak boleh meneruskan perniagaan kita. So, apa yang akan berlaku kepada hutang kita tadi? Jadi, ini boleh melibatkan risiko kepada aset peribadi kita. Itu yang kita perlu, sebab itu faktor ini sangat penting, aset peribadi kita. Jadi kita berhak menentukan di mana satu sistem pemilikan yang lebih baik, lebih selamat, yang ada prosedur undang-undang menjaga aset kita di masa akan datang. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku pada perniagaan kita di masa-masa akan datang. Okey? So, dalam sistem pemilikan syarikat, terdapat entiti berasingan antara harta pemegang saham dan ahli-ahli lembaga pengarah syarikat tersebut. Jadi aset-aset ini tidak akan memberi kesan walaupun syarikat itu menanggung kerugian. Dengan kata lain, semua kerugian akan ditanggung oleh syarikat. Itu satu contoh. Kita nak pilih sistem pemilikan yang selamat lah, yang menjaga aset-aset kita. Okey. Jadi kita pergi kepada faktor yang seterusnya, iaitu jangkauan kawalan.
Okey, pada faktor ini, apa yang kita nak lihat, bila kita nak berniaga ataupun nak menjalankan perniagaan, kita nak mempunyai kuasa ataupun nak memiliki kawalan yang lebih besar kepada perniagaan kita. Kita nakkan kuasa tunggal ataupun kepunyaan tunggal. Jadi itu lebih baik kita memilih pemilikan perniagaan tunggal. Tak ada orang lain yang boleh kawal ataupun memantau ataupun berkuasa dalam syarikat ataupun perniagaan kita. Hanya pemilikan tunggal saja yang mempunyai kuasa yang penuh untuk mengawal perniagaan dia. Kalau kita memilih sistem pemilikan perkongsian ataupun syarikat, itu berbeza. Itu berbeza. Di mana kuasa kawalan perniagaan tersebut perlu dibahagikan sesama rakan kongsi. Kemudian penubuhan syarikat tidak semestinya maksudnya diri kita sendiri tidak semestinya akan menjadi ketua ataupun pengarah syarikat sepanjang hayat kita. Kemudian mungkin kita akan ada rakan partner kita ataupun apa yang kita boleh panggil rakan-rakan kongsi kita ataupun kita ada ahli-ahli lembaga pengarah ataupun kita ada pemegang-pemegang saham. Jadi mereka ni ada hak untuk mengetahui perjalanan syarikat ataupun perniagaan. Ianya tidak tertakluk kuasa tu hanya pada kita seorang sahaja. Okey, boleh faham Ini juga salah satu faktor. Mana jenis pemilikan perniagaan yang kita nak pilih lah. Okey, seterusnya sharing information, berkongsi maklumat. Jadi pada faktor ini dia lebih kurang sama dengan jangkauan kawalan. Sekiranya kita nak memutuskan syarikat ataupun perniagaan yang kita nak jalankan ni, kita tak nak berkongsi maklumat perniagaan kita kepada orang lain ataupun kepada sesiapa saja. Jadi lebih baik kita pilih jenis pemilikan tunggal. Untuk pemilikan tunggal, hanya kita seorang saja yang tahu maklumat ataupun rahsia syarikat. Maklumat-maklumat penting kita seorang saja yang tahu. Itu pada pemilikan tunggal. Manakala dalam perkongsian dan syarikat, tidak ada maklumat sulit di kalangan rakan kongsi dan ahli syarikat. Maksudnya tak ada perkara yang rahsia. Semua yang ada di dalam syarikat tu berhak tahu perjalanan syarikat itu sendiri. Malah pemiutang juga berhak tahu maklumat berkaitan dengan syarikat. Jadi faktor ini juga penting untuk kita memilih jenis pemilikan perniagaan
yang kita nak daftarkan. Okey, jadi itu 4 faktor tadi. Okey, seterusnya kita boleh lihat di sini struktur jenis pemilikan perniagaan. Jadi ada 3 bahagian. Yang pertama, pemilikan tunggal. Yang kedua adalah perkongsian. Dan yang ketiga adalah syarikat. Okay. Jadi biasanya pemilikan tunggal ni melibatkan individu. Orang pentingnya melibatkan individu. Manakala perkongsian ni melibatkan lebih daripada 1 orang. Kemudian syarikat ni dia lebih kepada organisasi lah. Organisasi. Jadi pada perkongsian dan syarikat ini ada pecahan lagi di bawahnya. Secara am ataupun terhad. Kemudian pada syarikat, ianya terdiri daripada berhad ataupun terhad. Kita lihat jenis pemilikan perniagaan yang pertama, iaitu pemilikan tunggal. Jadi definisi bagi perniagaan ataupun pemilikan tunggal ini iaitu sejenis perniagaan yang dimiliki dan dikawal oleh seseorang individu. Kemudian ianya adalah struktur perniagaan yang paling mudah untuk kita nak daftarkan. Jadi ianya dimiliki dan diuruskan oleh seorang individu ataupun seorang pemilik. Biasanya modal dari simpanan sendiri ataupun pinjaman daripada mana-mana koperasi atau bank ataupun pembiayaan perniagaan. Jadi dari segi undang-undang memang perlukan untuk kita daftar. Biasanya kita akan daftar di SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kalau kita lihat di sini ada Akta Perniagaan pada tahun 1956, pindaan 1978 dan prosedur pendaftaran perniagaan 1957. Walaupun pemilikan tunggal, kita kena tetap daftarkan di SSM. Kemudian peniaga ataupun pemilik ni dia akan menanggung liability yang terhad. Liability yang terhad. Bukan asset liability. Asset ni contohnya seperti rumah, bangunan kedai, tanah. Manakala liability ni seperti kita ada mesin, kita ada kenderaan dan lain-lain. Liability ni dia lebih kecil daripada aset. Okey. Kemudian di sini ia nyatakan boleh mempunyai bilangan pekerja yang besar. Jadi contoh-contoh perniagaan pemilikan tunggal ni, contohnya penjaja, salon, restoran. Maksudnya di sini peniaga-peniaga kecil lah. Untuk peniaga-peniaga kecil yang baru nak mulakan perniagaan, seeloknya kita pilih jenis pemilikan tunggal untuk kita daftarkan. Okey, kita lihat pula kemudahan pembentukan. Okey, kita lihat pula kelebihan pada jenis pemilikan tunggal. Yang pertama, mudah dibentuk. Maksudnya di sini kita nak daftarkan di SSM mudah. Tiada banyak syarat-syarat. Kemudian yang kedua, jumlah kebebasan dalam membuat keputusan.
Kebebasan memilih kawalan sepenuhnya. Ini kita berkuasa sepenuhnya dalam perjalanan perniagaan kita. Tanggungjawab penuh dan menyeluruh. Tak ada siapa pun yang akan boleh kacau perniagaan kita. Kemudian dapat mengekalkan semua keuntungan perniagaan. Kita dapat menikmati keuntungan milik kita sendiri. Tidak berkongsi dengan orang lain. Kemudian tiada keperluan untuk kebenaran dan pendedahan laporan keuangan. Tak perlu untuk kita beri laporan keuangan kita kepada LHDN ataupun sebagainya. Kemudian kelebihan percukaian. Percukaian kita mungkin lebih kecil. Kemudian kerahsiaan. Jadi kat sini kita boleh menyimpan maklumat-maklumat berkaitan perniagaan kita. Hanya kita seorang saja yang tahu, orang lain tak tahu. Walaupun pekerja kita sendiri tak akan tahu. Kemudian kurang sekatan undang-undang. Ianya satu sistem pemilikan perniagaan yang mudah lah. Tak banyak kerenah. Tak banyak syarat-syarat, prosedur-prosedur yang mungkin menyukarkan. Okey. Seterusnya kita lihat kelemahan dia pula. Pasti ada kelemahan. Yang pertama, liability yang tidak terhad. Seperti saya beritahu tadi, okey, maksudnya di sini kita akan menanggung liability yang lebih besar. Kos-kos liability kita kena tanggung seorang. Apa saja liability yang berkaitan dengan perniagaan kita, yang menggerakkan perniagaan kita, kita kena menanggung. Berbeza dengan pemilikan syarikat. Kemudian kekurangan kesinambungan kita dengan orang lain. Hanya kita seorang sahaja yang akan menggerakkan ataupun menjalankan syarikat tersebut. Dan ianya juga berkaitan dengan kurang pengalaman dan keupayaan. Kalau kita hanya seorang saja, jadi pengalaman dan keupayaan tu base kepada diri kita saja. Tak ada kesinambungan dengan orang lain ataupun partner ataupun rakan niaga yang lain. Kemudian akses dana terhad. Jadi bergantung pada dana yang kita ada sahaja. Kemudian kemahiran kita terhad. Sebab kemahiran itu bergantung kepada seseorang individu. Setiap individu berbeza. Jadi kalau hanya kita seorang sahaja, so kita hanya memiliki satu kemahiran sahaja. Contoh, satu kemahiran sahaja. Berbanding kalau kita ada 2 ataupun 3 orang. Di situ ada bermacam-macam jenis kemahiran yang dimiliki. Okey, seterusnya masa kerja yang panjang. Bila pemilikan tunggal ni, kita saja yang mengawal, kita saja yang ada kuasa, tanggungjawab sepenuhnya pada kita. Oleh sebab itu, masa kerja kita pun terpaksa kita gunakan untuk perniagaan kita. Biasa peringkat awal, ibaratnya semua kerja yang berkait dalam perniagaan kita kena buat. Seterusnya, kesukaran relatif dalam mendapatkan pembiayaan jangka panjang. Untuk modal pembiayaan jangka masa panjang mungkin agak sukar. Disebabkan syarat-syarat bank yang ketat dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat jenis pemilikan perniagaan yang kedua, iaitu perkongsian.
Jadi maksud perkongsian ini ianya dibentuk secara gabungan dan diusahakan oleh dua orang atau lebih yang mana matlamatnya memperolehi keuntungan. Perkongsian ni bukan seorang, ianya sekurang-kurangnya 2 ataupun maksimum 20 orang. Boleh didaftarkan di SSM mengikut Akta Perniagaan 1956. Dan prosedur pendaftaran perniagaan 1957. Jadi perlu juga didaftarkan supaya perniagaan kita sah di sisi kerajaan Malaysia lah. Jadi selain daripada kita, yang lain-lain tu kita panggil rakan kongsi. Rakan kongsi perniagaan, partner kita. Jadi setiap rakan kongsi ianya menyumbang kepada pembinaan ataupun pembukaan perniagaan yang kita nak jalankan. Tak kira lah sama ada modal, kemudian tenaga kerja, kemahiran dan sebagainya. Jika kita dapat keuntungan, maka mereka perlu berkongsi. Dan bukan saja pada keuntungan, malah rugi juga mereka perlu menerima, berkongsi kerugian tu tadilah. Itu bergantung kepada perjalanan syarikat tersebut. Jadi pada jenis ini disyorkan untuk menyediakan perjanjian mengenai artikel perkongsian. Jadi ini penting. Ini memang sangat penting lah. Di dalam pemilikan perniagaan jenis perkongsian ni ada dua bahagian. Yang pertama perkongsian am dan yang kedua rakan terhad. Okey, apa yang dikatakan perkongsian am ni? Kesemua liability yang ada dalam perniagaan ianya tanpa had. Maksudnya di sini kesemua rakan kongsi perlu menanggung liability jika sekiranya ada hutang yang terlibat dalam perniagaan. Jadi semua rakan kongsi boleh menguruskan syarikat, sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti perniagaan. Mereka juga sesama menerima gaji ataupun keuntungan saham dalam syarikat dan juga kerugian. Jadi mereka ni menanggung perjalanan syarikat bersama-sama secara umum, secara am. Manakala rakan terhad pula mereka tetap berkongsi keuntungan ataupun kerugian yang berlaku pada syarikat. Cuma mungkin ada sebahagian rakan kongsi tidak mengambil peranan dalam menguruskan syarikat. Mungkin mereka memberi modal, tetapi kerja-kerja ataupun perjalanan perniagaan mereka tidak menyumbang, tidak join lah bersama-sama. Ini kita panggil rakan terhad. Ada dua jenis. Mungkin satu hari nanti anda ingin menjadi rakan kongsi yang tidak aktif pun boleh sebenarnya. Ada dalam undang-undang syarikat itu sendiri.
Tetapi dari segi keuntungan ataupun kerugian, mereka bersama-sama lah mendapat keuntungan ataupun menanggung kerugian. So beza dia di antara dua ni sama ada bersama-sama mengurus secara aktif ataupun tidak. Jadi kedua-duanya ada syarat-syaratnya yang tersendiri. Ada perjanjian yang dilaksanakan dalam perniagaan tersebut. Sama ada perkongsian am ataupun secara rakan terhad. Okey, kita lihat pula kelebihan jenis pemilikan perkongsian ini. Yang pertama, meningkatkan sumber modal. Maksudnya di sini sama ada modal itu dikongsikan bersama dengan rakan-rakan kongsi ataupun mudah untuk mereka mendapatkan sumber kewangan terutamanya daripada institusi kewangan. Sebab apa? Pihak bank ataupun syarikat kewangan mempercayai bahawa rakan kongsi yang ramai memudahkan perniagaan perkongsian untuk melangsaikan hutang ataupun obligasi mereka. Manakala yang kedua, kelebihan yang kedua, pengagihan dan perkongsian risiko perniagaan. Jadi kat sini risiko-risiko yang akan berlaku dalam perniagaan kita nanti tak adalah kita yang seorang yang menanggungnya. Jadi mungkin ada lebih ramai yang boleh menanggung. So beban kat situ kuranglah untuk perkongsian ini. Kemudian yang ketiga, ganjaran secara langsung. Segala keuntungan, gaji dan sebagainya mereka akan dapat. Kemudian kelebihan percukaian. Perniagaan jenis ni tidak dikenakan cukai perniagaan berdasarkan keuntungan yang diterima. Berdasarkan keuntungan yang diterima, rakan kongsi perkongsian masing-masing diwajibkan oleh undang-undang untuk menjelaskan cukai pendapatan perseorangan kepada LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Seterusnya, bakat gabungan dan ketajaman perniagaan sesama rakan kongsi dapat membantu perjalanan perniagaan. Penggabungan banyak idea memberi kelebihan keyakinan kepada perniagaan perkongsian untuk berhadapan dengan pesaing-pesaing yang sedia ada dalam pasaran. Malah dapat mengembangkan kemampuan perniagaan. Sebab setiap rakan kongsi mempunyai pandangan, idea yang berbeza. Jadi kat situ kemampuan perniagaan mereka akan lebih besar. Dan dapat merebut peluang perniagaan serta memajukan perniagaan mereka dengan mudahlah. Ini kelebihannya. Seterusnya, kemudahan pembentukan. Jadi dari segi undang-undang pendaftaran ianya mudah, tak banyak perbezaannya berbanding dengan perniagaan secara pemilikan tunggal. Tak banyak beza. Jadi kita nak daftarkan syarikat perkongsian sangat mudah. Seterusnya, keupayaan untuk menjadi pakar. Jadi di sini di antara rakan kongsi dapat mengembling tenaga masing-masing, kemahiran masing-masing dan kepakaran masing-masing yang berlainan dapat dilakukan antara mereka untuk perjalanan memajukan atau mengembangkan perniagaan mereka.
Manakala kelemahannya pula, yang pertama, liability yang tidak terhad. Maksudnya di sini, seperti saya nyatakan tadi, semua ahli rakan kongsi terpaksa menanggung liability jika ada sebarang hutang yang menyebabkan pihak pemiutang boleh menuntut hutang dari aset peribadi setiap rakan kongsi. Ini antara risiko yang boleh berlaku lah. Disebabkan kesalahan orang lain, mungkin semua akan terlibat. Kemudian tempoh hayat terhad. Ianya tidak kekal. Kewujudan perniagaan perkongsian tidak kekal lama, iaitu terpaksa mendaftar semula di pejabat pendaftaran. Maksudnya dia ada jangka hayat. Dan seterusnya kekurangan kesinambungan juga boleh berlaku. Kemudian keuntungan bersama. Walaupun mungkin ada di antara rakan kongsi yang tidak aktif ataupun tidak memainkan peranan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan, tapi keuntungan syarikat tetap dapat bersama. Seterusnya, kawalan bersama. Jadi kawalan bersama dan juga konflik ni dia ada kaitan. Bila kita membuat perniagaan jenis perkongsian ini, konflik akan mudah berlaku. Salah faham akan menjejaskan keharmonian di kalangan rakan kongsi. Jadi apabila itu berlaku, pergerakan perniagaan juga turut terjejas lah. Ini biasa berlaku lah. Ini risiko yang biasa berlaku dalam perniagaan jenis perkongsian. Sebab apa? Setiap rakan kongsi ada pemahaman, ada idea ataupun kehendak dia sendiri. Kadang-kala berlawanan. Sebab itu pentingnya bermesyuarat untuk mengambil satu-satu keputusan. Bukan mengikut keputusan sendiri daripada salah seorang daripada rakan kongsi. Kalau tidak, konflik akan mudah berlaku. Kemudian jenis pemilikan ini juga sukar untuk dipindahkan. Berdasarkan undang-undang, hasrat untuk memindahkan pemilikan kepada orang lain adalah tidak sah. Ini kelemahan dia lah. Seterusnya jenis pemilikan yang ketiga adalah corporation ataupun syarikat. Jadi jenis pemilikan ini ianya melibatkan perniagaan yang besar dan memerlukan modal yang besar. Kalau kita lihat dalam jenis pemilikan ini, ianya dianggap sebagai entiti undang-undang yang berasingan. Ini salah satu contoh untuk memastikan pemilik-pemilik syarikat dalam keadaan selamat lah. Ianya memang berpegang kepada undang-undang dan syarat-syarat yang telah dimeterai dalam perjanjian. Jadi maksud entiti berasingan ni contohnya pemilik syarikat dipanggil pemegang saham ataupun shareholders. Jadi ianya boleh dibuktikan daripada sijil saham ataupun modal yang mereka keluarkan. Kemudian di dalam syarikat tersebut ada CEO ataupun pengerusi syarikat ataupun pengarah syarikat yang dilantik. Dan
bawahnya juga ada lembaga pengarah ataupun organisasi yang akan menguruskan syarikat. Jadi pemegang saham ni dia hanya memantau. Jadi ni lebih besarlah. So kita lihat apakah yang berlaku pada jenis pemilikan ni. Okey, ianya terbahagi kepada dua. Kita panggil syarikat sendirian berhad, private limited company. Okey, kalau kita lihat ciri-ciri dia, syarikat ini boleh dikenali dengan mudah. Ada perkataan sendirian berhad ataupun singkatan SDN BHD pada nama syarikat tersebut, pada akhir nama syarikat tersebut. Kemudian pemilik ataupun pemegang saham syarikat terdiri daripada 2 hingga 50 orang. Ianya dikawal di bawah Akta Syarikat 1965 dan merupakan entiti yang sah dan berasingan dan terpisah daripada pemilik. Seperti yang saya terangkan tadilah. Kemudian saham syarikat sendirian berhad ni boleh dijual beli tetapi tidak dilakukan dalam pasaran terbuka. Pemegang saham yang memiliki 51% ke atas daripada jumlah saham syarikat sendirian berhad berhak untuk mengawal syarikat tersebut. Mereka ni mempunyai kuasa yang besar untuk membuat keputusan terhadap syarikat. Jadi CEO dan lembaganya ataupun pengarah dan lembaganya menguruskan mengikut keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh pemilik pemegang saham tadi. Okey. Kemudian jenis yang kedua syarikat awam terhad. Syarikat am terhad. Jadi apakah yang dikatakan syarikat awam berhad ni? Ia dikenali melalui perkataan berhad ataupun singkatan BHD. Pada penghujung nama syarikat, iaitu pada penghujung nama syarikat itulah ada BHD ataupun berhad. Contohnya kita boleh ambil Ion Bank Berhad, Olympia Berhad. Ini menunjukkan syarikat tersebut jenis syarikat awam terhad. Ia juga tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Kalau kita lihat dia punya ciri-ciri, bilangan pemegang sahamnya lebih 2 orang hingga tiada had maksimum, bergantung kepada jumlah saham yang dipegang oleh ahli syarikat itu sendiri dan jenis saham yang dikeluarkan. Kemudian modal syarikat dikumpulkan melalui penjualan saham dan bond kepada orang awam. Pemegang saham syarikat awam berhad bebas menjual dan membeli saham di pasaran saham iaitu Bursa Saham Malaysia. Ciri-ciri lain, pemilik perniagaan mempunyai liability terhad atas jumlah modal ataupun saham yang dilaburkan dalam syarikat. Ianya bergantung pada syarat-syarat ataupun perjanjian mengikut modal dan saham yang dilaburkan. Kemudian pengurusan dan kawalan syarikat adalah tanggungjawab lembaga pengarah yang dipilih ataupun dilantik oleh pemegang saham dalam mesyuarat agung tahunan. Jadi dalam syarikat
dalam jenis pemilikan syarikat ni, setiap tahun mereka wajib mengadakan mesyuarat agung. Itu memang tertakluk dalam undang-undang pendaftaran syarikat. Kemudian pembahagian untung dan dividen bergantung kepada keuntungan syarikat lah. Itu semua ada laporan dia lah. Kemudian mesti menerbitkan prospektus, laporan kewangan syarikat, dan mengumumkan untung rugi dalam akhbar. Jadi ini memang berbeza lah dengan jenis pemilikan tunggal dan juga perkongsian. Maklumat-maklumat yang pergerakan ataupun perjalanan perniagaan syarikat itu sendiri perlu dilaporkan, perlu dibentangkan, malah perlu diberitahu di dalam surat khabar, sampai macam tu sekali lah. Dia punya tata cara dia. Okey. Kemudian kita lihat kelebihan pemilikan syarikat ni. Okey, yang pertama, liability terhad. Maksudnya pemilik syarikat hanya menanggung liability terhad kepada modal ataupun sumbangan modal ataupun saham yang dia sumbangkan. Jadi si pemilik dengan syarikat ni mempunyai entiti yang berbeza. Ianya berasingan. Jika berlaku kerugian dan sebagainya, jadi dari segi undang-undang ataupun syarat-syaratnya, dia dapat melindungi si pemilik syarikat ataupun shareholders yang memberi sumbangan. Kemudian yang kedua, kemudahan pemindahan pemilikan. Jadi kalau nak tukar hak milik saham ataupun pemegang saham, ianya mudah. Dan juga jangka hayat syarikat ini dia panjang, dia kekal. Jadi bila berlaku pemindahan pemilikan, mudah. Maksudnya dibolehkan. Okey, kemudian sentiasa kekal. Ini saya cerita tadi, jangka hayat syarikat sentiasa kekal. Ianya tidak bergantung kepada usia ataupun peletakan jawatan anggota. Walaupun ada kematian sekalipun, usia ataupun syarikat dapat juga diteruskan. Cuma digantikan aja pemilik ataupun jawatan-jawatan yang ada dalam syarikat, organisasi-organisasi yang ada dalam syarikat. Maksudnya perniagaan melalui syarikat ni boleh diteruskan. Dan seterusnya, akses ke modal yang lebih besar. Maksudnya mudah diperoleh dengan menukar saham pemilikan, mudah untuk mendapatkan modal sama ada melalui pinjaman bank atau orang awam dengan cara menerbitkan saham. Mungkin orang lain daripada syarikat tersebut boleh memberi sumbangan modal atau untuk saham syarikat tersebut, pinjaman dan sebagainya. Jadi di sini syarikat akan lebih mudah untuk berkembang kerana kemampuannya dah meluas ataupun menjadi lebih besar lah, dengan adanya modal dan bon-bon yang diterbitkan. Okey. Dan syarikat juga akan dapat menguruskan
perniagaan mereka dengan lebih efisien. Itu antara kelebihan pada pemilikan syarikat. Okey, kita lihat pula pada kelemahan. Kelemahan yang ada dalam jenis pemilikan yang ini. Yang pertama iaitu lebih sukar dan mahal untuk dibentuk. Bukan mudah. Kalau ikut syarat-syarat pendaftaran, bukan mudah untuk kita nak wujudkan syarikat sendi berhad ni. Kerana ia memerlukan kos persediaan yang tinggi, kemudian kos termasuk segala kos ataupun cas modal, tak kira lah yuran profesional, cas pemfailan, percetakan memorandum artikel persatuan, sijil saham, kemudian kos guaman dan sebagainya, memerlukan kos yang sangat tinggi. Kelemahan yang seterusnya adalah cukai yang tinggi. Pihak syarikat perlu bayar cukai korporat ataupun cukai syarikat serta cukai peribadi. Kemudian operasi syarikat dipantau oleh undang-undang, yang mana peraturan yang ketat, undang-undang yang ketat bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Jadi setiap pemilik ataupun lembaga pengarah, mereka tidak boleh menggunakan keputusan mereka sesuka hati. Maksudnya keputusan mereka tu berada di dalam lingkup undang-undang yang telah ditetapkan. Dan masalah ataupun kelemahan yang seterusnya, saiz syarikat sebegini melibatkan saiz yang besar. Kemudian banyak cawangan yang perlu diuruskan. Ini agak merumitkan pengurusan. Kadang-kala banyak masalah yang timbul di kalangan pihak pengurusan dan pekerja. Ini antara risikonya lah. Okey, ketiga-tiga jenis pemilikan perniagaan tadi kita telah bincangkan. Jadi dari segi prosedur ataupun undang-undang, ketiga-tiga jenis pemilikan itu perlu kita daftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ini laman webnya. Kita boleh dapatkan maklumat daripada laman web, dan juga kita boleh terus ke SSM lah untuk buat pendaftaran. Sama ada perniagaan pemilikan tunggal, perkongsian ataupun syarikat. Jadi pendaftaran boleh didaftarkan menggunakan nama sendiri ataupun nama trade. Nama trade ni nama syarikat kita lah, sama ada bergantung pada jenis perniagaan yang kita nak buat dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh lihat langkah-langkah yang kita perlu buat untuk mendaftar. Jadi ada borang pendaftaran yang kita perlu dapatkan, kemudian kita lengkapkan. Kalau untuk perniagaan baru, kita lengkapkan borang A dengan mengisi maklumat seperti nama perniagaan, tarikh permulaan perniagaan, alamat utama perniagaan, maklumat pemilik dan rakan kongsi, jenis perniagaan yang kita nak jalankan, kemudian kemukakan salinan perjanjian kekongsian jika ada, dan pemilik dan rakan kongsi hendaklah menandatangani di ruang maklumat pemilik
dan ruangan pengesahan oleh pemilik tunggal ataupun rakan kongsi. Ini penting. Jadi selain daripada itu, orang yang bertanggungjawab iaitu pemilik ataupun rakan kongsi perlu mengemukakan permohonan di kaunter Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun secara online pun boleh. Seperti web yang saya nyatakan tadi lah. Okay. Jadi sini ada sedikit maklumat berkaitan prosedur pendaftaran tadi. Biasa masalah-masalah yang mungkin kita tak tahu ataupun yang berkaitan dengan pendaftaran. Jadi di sini ada persoalan-persoalan yang mudah ataupun asas lah untuk kita nak mendaftar. Jadi ini serba sedikit lah daripada tajuk pemilikan perniagaan, business ownership, yang perlu kita tahu dalam kita nak membuka perniagaan, supaya perniagaan kita itu mendapat pengesahan dan ada sistem ataupun undang-undang yang dapat melindungi perniagaan kita pada akan datang. So perniagaan kita akan lebih bersistematik. Jadi mudah-mudahan ianya dapat sedikit memberikan ilmu ataupun pengetahuan kepada anda semua lah. Okey. Jadi di sini saya nak menunjukkan logo SSM, tempat di mana untuk kita daftarkan pemilikan perniagaan. Kemudian ini contoh sijil pemilikan perniagaan yang kamu akan perolehi. Okey, kita lihat ni salah satu contoh sijil SSM yang akan diberi oleh SSM. Kalau ini nama syarikat dia, Izrina Bayu Enterprise. Kemudian ada nombor pendaftaran syarikat, tarikh dikeluarkan ataupun tarikh permulaan perniagaan dan juga alamat syarikat. Jadi di sini ada tanda tangan pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, sebelum kita berakhir, saya nak kamu saksikan video ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada video ini. Okey, kita saksikan sama. Kalau anda baru nak berniaga, modal anda tak banyak. Macam soalan ni dia kata saya ada modal 2,000, 3,000. Cadangan saya ialah jangan buat buka kedai. Antara cara-cara beberapa pilihan yang anda boleh buat. Kalau saya di tempat dia, saya akan buat perniagaan ni secara virtual, secara online, tanpa ada kedai. Jadi saya punya cadangan bagi anda yang baru nak berniaga untuk kes ni, modal dia 2,000, 3,000, macam mana nak buat? Mulakan dengan tanpa office, tanpa pejabat. Okey, ada satu tips yang saya boleh bagi. Ada beberapa cara. Satu, you buat daripada rumah. Tapi kalau anda takut alamat anda mungkin tak nampak prestige atau komersial, anda dapatkan service office. Okey, service office ni adalah orang yang ada alamat yang cantik office dia di Menara Citibank, Menara Standard Chartered. Office dia cantik alamat dia, tapi dia bagi kita guna sewakan alamat office dia, dan orang boleh call juga office tu untuk sahkan kita wujud ke tak wujud. Ini adalah satu servis yang anda patut guna, yang mungkin kos dia RM80 sebulan.
Anda boleh guna alamat tu untuk semua label produk, corporate logo anda. Tu alamat official anda, alamat rasmi anda adalah di office tersebut. Surat dia boleh hantar kat situ, telefon pun dia boleh call situ. Kalau call situ, dia akan transfer line tu ke handphone anda. Walaupun anda dekat New York atau Tokyo atau belakang rumah, tengah lepak. So, itu benda yang anda kena faham zaman hari ini. Alright? Jadi kalau modal anda tak banyak, mulakan perniagaan sesuatu yang tidak memerlukan kos yang tinggi. Antara pilihan dia adalah jual produk orang lain, pasarkan produk orang lain, jadi ejen untuk orang lain. Kita boleh jualkan, promokan produk orang lain, tapi kita ada stok yang banyak. Jadi anda boleh mulakan dengan jadi wakil. Karena sekarang ni tak lama lagi dah masuk musim raya. Ada yang kata, alah, boleh buat bisnes macam tu. Yalah, kita mulakan dengan apa yang kita mampu. Alright, so tips pertama, jadi wakil kepada produk orang lain. Yang kedua, anda boleh mulakan dengan jadi ejen insurans, takaful, asset management ataupun investment advisory untuk unit amanah. Itu semua benda yang bagus untuk anda mulakan tanpa modal yang tinggi. Satu lagi, jadi property real estate agent pun bagus untuk anda mulakan. Anda masih lagi boleh bekerja dan anda boleh mulakan bisnes sampingan. Nombor dua, cari mentor yang dah terbukti. Bila anda cari orang-orang yang meniaga ni semua, cari yang dah memang bantu ramai orang. Itu lebih senang anda nak berjaya. Yang ketiga, cari yang sanggup nak ajar, committed nak ajar, nak kongsikan ilmu dia. Alright? Okay. Jadi tadi adalah video berkaitan dengan perkongsian daripada seorang ahli perniagaan yang dah berjaya, iaitu Dr. Azizan Osman. Moga-moga kita dapat manfaat ataupun ilmu untuk kita bagaimana kita nak memulakan sesuatu perniagaan. Okey, jadi itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.